warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Our respected director Dr. Faridah Abdul Malik, Deputy Director Ustaz Abdullah Bukhari, Dr. Liza, Head of Departments, Course Coordinators, Staff, Academic Staff and Administrative Staff. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bertemu sekali lagi di bulan September ini untuk menghadiri majlis program Al-Kahfi. Jazakallahu khairan Ustaz Isfandiar ala al-qiraatil jamilah. Masya-Allah. Ustaz Isfandiar sahabat kita, dia ada satu tangan tapi ada dua sayap. Saya ada dua tangan tapi ada satu sayap. Tiga. Oh, tiga. Ada tiga. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sebagai muqaddimah. Muqaddimah. So surah Al-Kahfi, Al-Kahfi, perkataan kahfi yang kita sebut kahfi ni kahfun. So jamaknya kuhuf, plural dia kuhuf. So ada seerti dengan ghar, gharun. Ghar. So gharun gua juga, tapi bezanya ialah al-kahfu awsa' min al-ghar. So Al-Quranul Karim, bila Allah Subhanahu taala gunakan sesuatu istilah ataupun kalimah itu, dia ada perbezaannya. So kahfi lebih besar daripada ghar. Itu sebab dalam cerita Al-Kahfi dikatakan 3, 5 atau 6 ataupun 7 bercampur dengan anjing tu muat untuk 7 orang lah, kita katakan gua tu, tempat itu lebih besar berbanding dengan Ghar Thur, di mana tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berselindung daripada kuffar Quraisy, hanya muat untuk 2 orang sahaja. Dan mungkin sesiapa yang pernah pergi ke Gua Hira, tempatnya pun sempit untuk seorang 2 sahaja. So Ghar lebih kecil daripada Kahfi. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, itulah keindahan bahasa Arab. Kadang-kadang banyak kalimah ada satu maksud, dipanggil taraduf. Kadang-kadang satu kalimah ada banyak maksud, dipanggil mushtarak lafzi. Satu kalimah tapi maknanya berbeza. Contohnya al-yaqin dalam bahasa Arab, keyakinan, tetapi kadang-kadang al-yaqin membawa maksud kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehinggalah datang kepada kamu kematian, bukan keyakinan. Maka golongan-golongan sufi yang sesat menyalah tafsirkan ayat ini, maka mereka menyatakan bila dah sampai tahap keyakinan maka tak perlu lagi menyembah Allah. Maka timbullah pendapat sesat yang mengatakan tak perlu lagi solat bila dah sampai makam-makam yang tertentu. Dan kalimah solah contohnya, salatun dalam bahasa Arab mufrad, jamaknya salawat. So kita perlu faham. Mungkin yang ada asal bahasa Arab faham, tapi yang tak ada bahasa Arab dia kurang faham makna salawat. Maka dia mentakmimkan, generalize makna salawat tu adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan penggunaan makna salawat itu berbeza mengikut konteks dan juga mengikut siapakah yang mengucapkan perkataan salawat itu. Jadi salawat, kalau salla yusalli salatan, dia ismul masdar.
bukan masdarnya. Kalau masdarnya tasliyatan, itu yang belajar bahasa Arab lah. So salla ada membawa maksud da'a, yad'u yang membawa maksud doa. So bila kita Allahumma salli ala Muhammad, so bila kita mengucap salawat Allahumma salli ala Muhammad, maksudnya ya Allah. So kita berdoa, ya Allah kurniakanlah kebaikan makam yang tertinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. So bila Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Rasulullah, bukan Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Rasulullah, tetapi maksudnya Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So makna yang kedua bagi salla adalah madaha ataupun hamida ataupun thana, yakni pujian. Demikian juga maksud salawat yang kita ucapkan di dalam tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Salawat di sini bukan membawa maksud salawat sebagaimana kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi salawat di sini membawa maksud adalah apa? At-tahiyatul mubarakatus, penghormatan yang diberkati. As-salawatut tayyibah maksudnya adalah pujian-pujian yang baik lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak menerima pujian yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apabila orang memuji kita, maka janganlah kita mendabik dada. Sepatutnya kita apa tuan-tuan? Menyebut alhamdulillah dahulu, sebab yang berhak dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dapat idea yang baik, kita present idea itu dan diterima, dan kita rasa idea itu kita punya. Sebenarnya bukan milik kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengilhamkan kepada kita idea itu untuk kita melakukan sesuatu. Maka yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala, bukanlah diri kita yang serba kekurangan ini. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tazkirah kita berkenaan dengan pujian, pujian. So kita dikehendaki untuk memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dengan mengucap alhamdulillah dan juga subhanallah. Lafaz subhanallah boleh digunakan untuk membersihkan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat-sifat yang negatif ataupun tuduhan-tuduhan jahat yang dilemparkan oleh non-muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bertasbih juga kita boleh memuji Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, sabbih isma rabbikal a'la. Maksudnya sucikanlah nama Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Jadi yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga disarankan untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma janganlah berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan dalam hadis sahih, la tuturuni kama tara'atin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kamu memuji aku berlebih-lebihan seperti mana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuja-muja Isa bin Maryam. Tapi katakanlah katakanlah aku adalah Rasulullah dan juga hamba Allah. Maka itu yang sepatutnya. Dalam kehidupan seharian kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada terlalu memuji manusia berlebih-lebihan. Bukan tak boleh memuji, boleh memuji untuk memberi penghargaan dan juga motivasi, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sebabnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika ada seorang sahabat, dia memuji sahabat yang lain secara berlebih-lebihan. Maka Rasulullah kata, waihak, qata'ta unuqa sahibak, qata'ta unuqa sahibik. Waihak ni dalam bahasa Arab maksudnya lebih kurang celaka, ataupun kepala bapak hang. Macam itulah kalau bahasa Kedah dia. Macam itulah maksudnya, jangan buatlah perkara tu. Maksudnya bila kita memuji orang berlebih-lebihan, maka seolah-olah kamu telah memotong leher sahabatmu.
Sebab dia tidak dipuji sedemikian berlebih-lebihan. So bila ada orang yang memuji seseorang berlebih-lebihan, kita ingatkan dia jangan berlebih-lebihan dalam memuji, berpada-padalah. Dan dalam satu riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum al-maddahin fahsu fi wujuhihimut turab." Rawahu Muslim, nombor 3002. Apabila kamu melihat orang yang terlalu suka memuji, maddahin, madih isim fa'il yang memuji, tapi maddah adalah sirah mubalaghah, orang yang suka memuji, suka sangat puji orang berlebihan, maka Rasulullah suruh apa? Fahsu fi wujuhihim at-turab, ambil tanah tepek kat muka dia. Sebab apa? Sebab melampau-lampau dalam memuji seseorang. So jangan melampau-lampau. Baik. Tuan-tuan dan puan yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab pujian juga kita dilarang untuk memuji diri sendiri. Dilarang untuk memuji diri sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kamu cuba recommend diri sendiri. Maksudnya contohnya dalam pencalonan untuk menjadi director, akulah nak jadi director. Itu maksudnya dia cuba recommend diri sendiri contohnya lah. Ataupun bila sampai masa nak pelantikan baru, akulah nak jadi head department. So dilarang. Tapi kalau Allah dah lantik, orang dah pilih, itu kita terimalah seadanya insya-Allah. Tapi jangan sekali-kali memuji-muji ataupun cuba mengampu diri sendiri. Itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ada rezeki tidak ke mana. Yang ketiga, yang paling buruk ialah orang yang suka dipuji atas perbuatan orang lain. Ini yang paling bahaya. Dia tak buat perkara tu, tapi dia kata dia buat supaya orang memuji dia. Ini adalah sifat munafik. Sifat apa tuan-tuan? Munafik. Munafik ni orang yang berpura-pura. Berpura-pura. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Surah Al-Imran ayat 188. Jangan kamu menyangka orang-orang yang bergembira dengan apa yang diutuskan pada mereka, dan mereka suka untuk dipuji atas apa yang mereka tidak lakukan. Contohnya taman ini, taman Selpet Garden ni, Masya Allah kan, Sejahtera Garden ni cantik kan. Yang buatnya adalah siapa? Makcik-makcik cleaner yang tolong hias tu kan. Tapi dia kata akulah yang tolong hias ni kan, akulah, padahal dia tak buat pun kan, supaya orang memuji dia. Jadi kita tak perlulah menyebut-nyebut kebaikan kita kepada orang lain. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, so dilarang memuji berlebih-lebihan. Seterusnya, kritikan. Banyak orang suka dipuji daripada dikritik. Hakikatnya kita belajar pada hari ini, cuba menerima kritikan orang. Sebab bila orang mengkritik kita, orang menegur kita, maksudnya dia cuba untuk memperbaiki diri kita. Jadi kita sepatutnya bila orang kritik kita, kita kena berterima kasih kepada dia. Tetapi masalahnya kita ni manusia, especially orang-orang Melayu, hati tisu. Tak boleh kena tegur, cepat koyak kan. Dalam hati ada taman kan. Bila tegur sikit merajuk kan, tak tegur. Kadang-kadang tak tegur langsung, bermusuh, berpanjang-panjangan. Kalaulah kita terkesan dengan kritikan itu sehari, 2 hari, 3 hari, tak apalah. Itu biasa, kita manusia, kita bukan malaikat. Tetapi janganlah dipanjang-panjangkan. Kita muhasabah diri balik, kenapa dia tegur aku? Sebab aku ada salah. Dan inilah peluang untuk kita perbaiki diri kita. Contohnya macam Ustaz Buzi, Head of Department. Orang nak tegur mungkin takut, tetapi kalau ada staf yang berani tegur saya kena appreciate teguran tu kan. Sebab apa? Sebab dia berani tegur. Masa dah habis. Nampak dia tegur kan. Jadi kenapa? Kena berani tegur. Berani tegur. Kalau saya bagi contoh lain, kalau ada kawan kita buka kedai makan, dia buka kedai makan dan kita pergi makan dekat kedai dia sebab nak meraihkan kawan-kawan. Kita makan makanannya tak sedap. Kita nak tegur, nak cakap tak sedap, takut dia kecil hati.
Kita kata sedap tak? Dia tanya sedap tak? Kita kata sedap, padahal tak sedap. Akibatnya kedainya mungkin akan bankrupt. Maka dia akan tuduhlah orang sihir dia dan sebagainya. Padahal dia masak tak sedap. Kan? Jadi sepatutnya bila ditanya kita, aku nak beritahu kau sebenarnya makanan ni, sambal ni masin. Saya pun minggu lepas, minggu ni lah, ada satu kedai tu sambal masih lemaknya masin. Saya beritahu dekat pekerja dia, sambal ni masin, tolong perbaiki. Dia pun terima dengan baik, dengan niat supaya perniagaan dia semakin maju. Jadi kita kenalah terbuka apabila dikritik, insya-Allah. So saya rasa cukup setakat ni. Yang baik datangnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang adalah daripada kelemahan diri saya ni. Terima kasih Ustaz lah kerana menegur saya, kerana berani menegur saya Ustaz lah. Barakallahu fik, ila liqa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 10 jangan lupa tasjil lista kehadiran, dan juga bil hana wa syifa, bil hani am maria, silakan bon appetite. Selamat menjamu selera. Bismillah.